Baik, Assalamualaikum semua. Selamat datang, selamat malam ke program forum. Selamat malam ke. Parent. Dah tersasul jadinya. Sebab apa tahu? Sebab apa tersasul? Sebab malam ni topik cinta. Ya, topik cinta. Satu topik yang saya susah nak sebut, kelu lidahnya. Ya, ia menjadi satu topik yang mungkin akan menjadi bahan kepada si Hakim hari ini. Tak apa, dialu-alukan untuk menjadikan dia bahan malam ini. So Hakim kalau tak faham catat dulu, ya. Kami harap Hakim banyak bertanya soalan ya bila kita ada cerita tentang soal-soal cinta ni, kerana Hakim belum ada pengalaman yang kukuh. Bukan kita tak pernah ada. Belum ada pengalaman yang kukuh dalam topik ini. Kita tidak tahu. Okey. Sebagai pembuka, kita nak minta Rohaya cerita apa topik kita malam ni, dan while Rohaya tengah cerita topik tu, tuan-tuan perempuan dah mula nak formulate lah soalan-soalan dia. Silakan Rohaya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Diharap semuanya sihat-sihat malam ini. Minggu lepas tak dapat bersiaran, kami mohon maaf, ada benda last minute yang berlaku, tak dapat nak dielakkan. So kita bawa topik yang minggu lepas ke minggu ini. Minggu sebelum tu kita ada cerita pasal peranan ibu dan bapa. So minggu ni kita akan cerita pasal yang mana satu lebih utama, sama ada anak-anak atau pasangan. Okey, so kedua-dua topik ni di bawah satu bahagian kita namakan perihal pasangan. So selama 2 minggu ni kita kira berkaitan dengan pasangan lah di dalam keluarga, sebab sebelum ni kita banyak bercakap tentang anak-anak kan. Jadi kenapa ayah pilih topik ini? Sebab banyak tahu kita dengar kes-kes masalah rumah tangga contohnya, ataupun cabaran yang berlaku dalam rumah tangga yang kepada kebanyakan pasangan ibu bapa, topik ni macam satu topik yang berlaku tetapi tidak dibincangkan sangat. Sebab apa? Sebab pada kebiasaannya orang kita ni, terutamanya orang Asia atau orang Melayu, terutamanya lah kita orang Melayu ni, lebih kepada tanggungjawab. Itu yang minggu lepas kita cakap pasal peranan, bagaimana ibu bapa memikul tanggungjawab, macam mana bahagikan masa dan sebagainya. So minggu ni kita nak zoom kepada bagaimana adakah disebabkan tanggungjawab dan peranan yang kita carry tu kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa bahawa kita ada pasangan kita yang memerlukan perhatian, tapi banyaknya masa kita habiskan kepada menguruskan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Ataupun keadaan boleh jadi sebaliknya. Kadang-kadang ada family yang antara ibu dengan ayah memang intim lah, memang have fun together, ada masa together, banyak bersembang, walaupun bekerja kan, dia mesti ada macam coffee time ke after work time kan. Tapi dengan anak-anak ni macam banyaknya biarkan berdikari dengan alasan bahawa tak apa, budak-budak kena belajar berdikari supaya besar nanti senang untuk urus hidup dia sendiri. So adakah benda tu adil lah pula kat si anak-anak ni tadi. Jadi malam ni kita nak bincang benda tu, dan boleh tak saya nak tahu dekat sini, ada tak antara tuan-puan ni pernah mengalami perasaan sebegini, perasaan yang contohnya perasaan tiba-tiba rasa macam aku ni banyak sangat masa dengan anak-anak, tapi dengan husband atau dengan wife ni macam kurang sangat. Satu, ataupun rasa macam anak-anak ni banyak lah, dengan husband ni okey ataupun dengan wife okey, tapi anak-anak ni banyak hal sendiri. Kita tak tahu pun diorang makan minum diorang uruskan sendiri, banyaknya berdikari dah kiranya anak-anak ni. Ada tak siapa-siapa yang pernah rasa macam tu? Tak selalu pun tak apa, mungkin sekali pernah rasa terlintas macam aku kuranglah masa dengan anak-anak ataupun kuranglah masa dengan pasangan. Silakan. Sekiranya tuan-puan pernah rasa macam tu, yang mana satu yang lebih berat tu? Maksudnya banyak perhatian kepada si anak-anak ke, atau banyak perhatian kepada si pasangan? Silakan. Waalaikumsalam Kak Sabaria. Banyak Zoom meeting today. Oh, okay. Tak apa. Thank you so much for being here with us. Tukar tudung Sheila. Okay. Tadi dah lawa. Gigih.
Okey, silakan tuan-puan. Malam ni memang menuntut sedikit keterbukaan lah sebab kita bercerita tentang cinta di dalam rumah tangga, dalam cinta antara pasangan. Benda-benda internet yang Hakim, kalau nampak muka saya merah tiba-tiba tu maksudnya dia dari internet tu. Hai, Silakan. sila kongsi. Kita ada many orang kata apa? Many level of ages kan dekat sini kan. Kita ada perempuan yang sudah berumah tangga lama, orang yang dah makan garam banyak ni, ada orang yang muda yang tak kahwin lagi pun ada, tapi dah pergi kursus kahwin semua. Baguslah. So silakan beri sila share pengalaman anda terlintas. Silakan. How about kita share kita punya dulu? Okey, boleh. You start. Okey, alright. Okey, macam bagi ayah sendiri memang bukan pernah sekali, memang banyak kali juga sebenarnya terfikir. Sebab kita ni sibuk kan sebagai ibu, sebagai seorang isteri, sebagai orang yang banyak hands on menguruskan rumah tangga ni, memang terlintas juga sebenarnya. Kesiannya husband aku ni banyaknya masa buat benda-benda lain, tapi masa dengan dia tu kurang. Paling-paling jumpa nanti kan bila malam dah tidur tu, masa tu lah baru boleh bersembang. Macam kita busy balik. Itu kalau sempat. Macam last week punya ni kan, topik kan kita bersembang yang mana ada seorang ustaz kongsikan bahawa malam tu selalunya adalah masa untuk suami dan isteri tu untuk bersembang, untuk membina perhubungan dan sebagainya. Jadi masa tu je. Memang kadang-kadang ayah sendiri pun ada rasa macam tu. Dan dibincangkan. Alhamdulillah dibincangkan di antara kami dan alhamdulillah dalam kes kita orang ni dia memahami apa yang saya go through dengan Aisyah dan sebagainya, dengan nak menguruskan rumah dan menerima masing-masing punya orang kata apa skills tu. Contohnya macam pengurusan rumah tangga tu banyaknya kepada saya. Dia pengurusan mencari rezeki. Jadi kita orang sama-sama terima benda tu, jadi mudahlah. Memanglah kadang-kadang tu akan rasa macam macam kurang je masa. Dan bila kurang masa tu kita orang akan buat something. So bagi saya personally saya rasa memang saya banyak berat kepada anak-anak dan rumah tangga. Dengan pasangan ni macam agak kurang sikit lah. Macam akan di cover later. Jadi tuan-puan macam mana? Sila kongsikan. Sheila. Okay. I am always terbuka. Okay. Rizal ayah rasanya sebab dalam ni pun PLF juga lah. Kalau bukan PLF pun mungkin dia kenal Sheila pun. Tak pi lah. Sheila tadi tengok lain. Sekarang tengok lain lah. Silakan. Okay, silakan. Apa ni? Satu, thank you a lot Rizal and Ayah sebab doing this session tau. Sebab lately ni especially during PKP lah sebenarnya terasa sangat dia macam sebelum PKP rasanya Rizal pun tahu kan we both of Rizal melalui benda yang sama, yang kita travel person kan Rizal. Tapi ada tapi sengaja memang tapi PKP ni dia punya double triple dia tu lagi penat kot pada pandangan Sheila lah. Dan dulu Sheila nangis masa anak Syah kecil. Ada ketika Sheila separate dengan Ijul program kat tempat lain, Syah program tempat lain. Kalau tak ada assistant yang boleh basuh berak, Zara Sofia, so Syah tak boleh bawa dia, so dia tinggal dengan adik ipar Sheila. So dulu banyak nangis lah, rasa berapa kali dah cakap dengan Ijul untuk stop my career lah. Tapi semua orang macam ya ke macam tu kan. So setiap kali Sheila cakap Syah nak stop, setiap kali Sheila akan dapat panggilan telefon, coach boleh buat program ni, macam tu. Jadi itu dugaan jugalah kan sebenarnya. Dan benda tu since daripada Zara Sofia tahun yang pertama sampai ini tahun dah keempat, benda yang sama, perasaan yang sama. Sebab Sheila akan lebih banyak masa dengan kerja dan juga dia macam ni, semua urusan kecuali urusan anak. Urusan anak Ijul banyak uruskan. Dia considered a part of Ijul punya contribution to us lah. So sebab dia cakap lah, dia kata macam dia nak masak bukan dia.
dia nak beli bahan dapur pun kan jadi lain. Okay. Sebab bini dia ni melebih perfectionist sikit kan. So kan sedia baju dia tolong jugalah. Tapi kan bini pun stres kan jadi. Lepas tu kalau macam urusan kerja pula, bab management banyak Sheila yang kena settlekan. Alhamdulillah lah sekarang dah ada team pun dah banyak lah juga yang berkurang lah sebenarnya. Tapi dia still macam Sheila belum jumpa lagi orang yang boleh buat pekan proposal. Masih lagi Sheila. Liza pun tahulah kan kalau proposal ni nak buat banyaklah kisahnya kan nak dibuat tu. Jadi sometimes Sheila ada perasaan yang sangat rasa bersalah pada anak. Malam-malam nanti keluarlah air mata ibu. Cik lah weh kan. Sampai Sheila kata macam macam ni punya jadi mak macam tu kan kita rasa macam dan berapa kali Sheila terfikir yang Sheila kata that's it lah, cukup lah. Sheila rasa ayah lah antara yang Sheila punya inspirasi. Sheila kata cukup lah. Rasa kena duduk rumah macam ayah dah ni. This is my time dah. Setiap ceritanya, ni waktu PKP ni pun Sheila fikir benda tu. Setiap kali Sheila fikir tu, dia akan datang 2-3 projek Sheila kena handle. Duga cabaran tu. Macam tak sampai hati nak cakap tidak kat orang tu. Jadi bincang balik dengan Ijul, dia kata tak apalah kita manage. Dia kata kita manage. So macam contoh hari ni kan Sheila tak ada program. So tadi memang Sheila spend masa dengan dia. So supaya Sheila tak rasa bersalah. Macam tu lah. Ni tadi sebelum on ni tadi pergilah belajar 1, 2, 3, 4, 5 macam gitulah. Jadi macam tak adalah rasa bersalah kot. Tapi itu what I feel, and this group is actually membantu Sheila untuk release sebenarnya pasal anak. Sebab yelah orang tua baru dapat anak kan, macam ginilah rasa. Dulu tak belajar pada muka. Dulu sibuk belajar macam nak coaching, macam nak jadi PLF kan. Ilmu parenting tak mau belajar pada muka. So bila dah tua-tua ni baru nak belajar, dia kelang kabut sikit lah. Tapi serius. Terima kasih banyak. Dia bila dengar-dengar macam gini kan, macam last week terlepas rasa macam Allah, semacam stresnya terlepas macam tu. Tapi sampai sakit dada lah lately ni, macam sakit dada. Allah mikir benda tu. Itu perasaan Sheila. Okey. Antara pasangan okey. Antara pasangan okey. Rasa close lah. Ke perlu saya telefon Ejol tanya yang ni. Tak, kalau ayah tadi cakap, Sheila dah geleng-geleng tau bila ayah kata communication pasangan dengan pasangan tu malam je. Kalau dah Ijul pun mengajar pagi sampai ke petang. Kalau dah Sheila pun mengajar pagi sampai ke petang. Perkataan Sheila dah macam perkataan lelaki. 7,000 perkataan dah habis. Jadi Sheila dah jadi orang lelaki dah rasanya. Jadi malam tu kita main dengan budak je lah, anak je. Kadang-kadang memang betul. Kadang-kadang bab kata Riza tu, kok sempat borak malam. Kalau dah dua-dua bengsan, tak sempat. Memang tak sempat. Tapi sebab macam kita orang ada, antara kita orang berdua je ada beberapa grup kan. Ada, yelah kalau nak personal kita berdua lah. Tapi kalau macam grup kerja, kami berdua ada discussion, ada grup untuk proposal, untuk berdua punya cerita. Jadi macam, adalah communicate tu dalam WhatsApp, kelakar kan, dalam rumah dalam WhatsApp. Tapi bila macam ni less communication lately. Dulu banyak sikit lah. Tinggal dalam kereta lah momen yang ni dah PKP tak naik kereta. Okay. Ceritanya bawa satu bumbung kot Sheila. I'm just Izzat ni jadi mencucuk aja lah, Ya saja. Under the same roof, I noticed that, even though we're under the same roof, kalau Rizal tak turun lah ke dapur tu, tak sembang. So Rizal sibuk di atas, Raya sibuk di dapur. Mau dalam sehari itu tak berjumpa walaupun dalam rumah yang sama, So for me, I do take the time untuk menjenguk ke dapur tu, ya tu dalam mengunyah chip semua tu, bersembang lah dengan Raya, take the time to talk. I mean I find the time to talk lah.
Roya does the same thing juga, you know. Sebelah tengah hari tu dia menjenguk saya ke atas nak tengok saya ni hidup lagi ke tidak. Kan senyap dekat atas dia tiba-tiba kan. So yeah, we must take that time to communicate. And communicate not on the basis of kerja. Apa dia? Itu penting. Ya. Communicate bukan atas basis kerja. Tetapi communicate atas basis you hidup ke, you know, how are you, you know, makan sedap, on a personal basis. Not communicate on a business punya basis. Bila kita ni sebagai adults ni, kita ni suka compartmentalize things, ya. When we talk about business, then it's just business. Tapi when we talk about business, we're not husband and wife at that moment of time. we're mungkin business partners, you know? So we must take the time, ambil masa untuk communicate on a personal basis. Yeah. Alright. Interestingly. Sorry Sheila. Apa ni, alhamdulillah sebab ada budak umur 4 tahun tu, dia check babah dia naik atas dan dia akan cakap, babah jom kita turun bawah kejap je. Macam tu, macam tadi kan Ija ada kelas, so waktu dia rehat, sebab ni puasa, so tak adalah sebab dia nak turun ke apa dulu, dan saya pun biar je lah dia rehat kat atas tu kan. So tiba-tiba ada makhluk kecil so messenger datang, babah jom kita duduk sekejap, mau kejap je. Tu memang tak boleh tolak lah babah dia. So alhamdulillah, dan sekarang pun mak mentua ada, so memang kita berborak kan. Tapi apa-apa pun alhamdulillah we pesan Tok Guru lah kan. Masuk toilet sekejap dia nak muntah. Sheila sambung. Okay, sure. Go ahead. Okay, interestingly dalam kes Sheila ni dinamik dia berbeza sikit sebabnya kedua-duanya masing-masing sibuk dengan tugas. Apatah lagi dalam time PKP ni, professionnya pula is facilitator. Memang kalau kelas online dia kena pagi sampai petang lah jawabnya. The thing is alhamdulillah dia ada makhluk kecil tu sebagai connector dan juga they still communicate lah walaupun orang kata apa ada kekangan masa dan sebagainya. So at least there is some communication kat situ. Alhamdulillah. So kita tak ada kes yang macam memang masing-masing tak tahu masing-masing buat apa. Lepas tu bila dah masuk bilik tengok pasangan dah tidur. Kadang-kadang anak-anak pun dah tidur dengan anak-anak kita, anak pasangan pun kita pun dah tak sempat nak bersembang. And then the days goes by every single day macam tu. Kita tak ada communication langsung antara satu sama lain. But we don't know, maybe ada tuan-puan di sini yang mengalami situasi tersebut, mungkin boleh kongsi dengan kita sekiranya ada. Thank you so much Sheila for sharing. Ya Kak Sabar ya. Ya Kak Sabar ya. Your microphone Kak Sabar. Your mic Kak. Kena on your mic. Actually it's about pasangan. Hi, Assalamualaikum. Salam. Actually it's about, hi Azrul. Actually it's about pasangan atau anak-anak kan. Okay, in my terms it's like not anak-anak because I have a boy, cucu is with me. In fact today dia baru kat sebelah I. He wants me to ask Sifu Rizal. I cakap, who you want to ask what? I cakap, Mr. Rizal. Dia kata, no, Sifu Rizal. Dia kata, so tanya Sifu Rizal kenal dia lagi tak? So I said, wait lah. I cakap, everybody's talking. I want to understand what is it all about. Lepas tu macam busy kan? And then he like walk away so angry like that. So for me, I don't have children before. It's always me and my husband. So and then I took this boy because he's my stepdaughter punya anak and she was from broken home. So when I took him in and then about few years with us, lepas tu I sent him to Tafiz. Lepas tu he went to Tafiz, but there was so much problem in the Tafiz. I mean it's unthinkable what happened to the Tafiz, so I took him back. So sekarang it's like my time is divided between husband, pasangan and juga this boy. But now he's 13 going on 14, tapi dia macam banyak sangat nak attention daripada I. Dia berlaku memang needs attention, needs professional help, okay, which I have also dah bawakan dia kepada counselling and psychology semua. Tapi masih lagi ada sedikit-sedikit yang perlu dibantu. So dan pada tu I notice that I'm the one who's mothering him a lot, and my husband is from military. He is like, you know, the Malaysian man, dia nak macam ni, right? So there's no such thing as macam berlembut ataupun use psychology. So in the end I have to macam
bring myself as a counselor and then talk to him, and then sometimes I pacify the little boy, but I have to bring the bridge together because they are actually biological, so they are the one who should be close together and not me. So then I felt that sometimes I give so much attention to this one, and then I felt that I'm not giving so much attention to my pasangan because this one takes a lot of attention. Right. So, but Is your pasangan okay, Kak? Is your pasangan okay with that? yeah, he's okay. In relationship, our relationship is wonderful because macam tadi pun, I was busy with my training for about 4 hours kan, and he's patient with me. Actually, we are supposed to go and beli barang untuk hari raya, right? We're supposed to be daging, beli ayam, but he have to post me because I have this. And after that, I was thinking that I don't want to do any more Zoom meeting and all. And then, but maybe this boy was telling me, Nini kan ada satu lagi. I said, no, it's just a forum. I said, I don't have to go. I said, but I was thinking that maybe I'll go. And I did it tadi dekat depan TV sebelah my husband, right? And then he looked at me. So I told him, this is just a forum. I said, no, excuse me, and things like that. So he nodded. So dia setuju lah. He agrees. He is very supportive of whatever I do. Whatever I do, semua dia supportive. Especially macam forum. Forum is about parents, right? And then it helps me sometimes, you know, like sometimes I talk to you about my boy, this boy, and it helps. And things like that. Even though I don't tell everything, I didn't spell out everything because kadang-kadang it's aib, right? Yeah, betul. But relationship is good. Cuma sometimes the relationship between that one and this one, this one that I'm trying to bring together. But I'm so happy because the other day, Sunday, I took them out. We asked to go out and things. We out environment different. Kita kan stay home kan. It can be very for everybody. You know, for relationship with the husband and wife, relationship with the anak semua. So I felt that kita pergi dekat taman that day is allowed. So we went and then they got to fishing and there was some bonding there lah. I think I'm talking too much. No, so the point is, Kak, you do take steps. Yeah. I do. Yes. Bridge together. So your way of taking those steps is to bring them out of the whole house to do something with it. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank you Kak Safaria. Thank you. Kak Safaria. Cik lah dia. Salam. Rizal nak tengok lah you. Come on. So grown up because the last time was at IOI Starbucks. Yeah. Tom, yeah, and he remembered. Come on. He's a special boy. Yeah, of course. We are all special people. Okay, let's open it up to everybody else. Thank you for sharing, Kak. Pleasure. Hi, Kim. Alright, interesting ni kan daripada dua sharing daripada Puan Sheila dengan Kak Safaria. Kita perasan kan dia ada satu unsur baru tau yang masuk sebenarnya dalam keadaan PKP sekarang ni. Betapa sebenarnya situasi tu lebih, well, at one point tu I personally thought that okay, zaman time PKP ni is a good time for bonding sebenarnya because you know everybody's like stay at home. You know, but from what I heard from Kak Safaria and Puan Sheila, it's like masa PKP ni lagi dahsyat sebenarnya. Kita tugas tu lebih banyak sebenarnya dengan kelas online dan sebagainya. Dia jadi sebenarnya jauh juga kan. Jadi rupanya benda tu tak membantu sangat lah in terms of connection tu, communication dalam rumah. Alright, lepas tu itulah jadi komunikasi antara pasangan pun macam waktu bekerja biasa juga. Maksudnya komunikasi tu berdasarkan hal-hal kerja, hal-hal yang penting sahaja. Tapi tak ada dah macam nak bercerita-cerita ke apa ke, you know, personal time dengan pasangan pun masih juga kurang sama seperti sebelum PKP. Interesting. Itu dia dah jadi topik tu boleh jadi kembang lagi. Dia jadi antara pasangan, anak atau kerja gitu. Boleh buat drama tu. Pasangan, anak atau kerja. Padahal dua benda yang berbeza tu, tapi rupanya sebenarnya tengoklah bagaimana tugas kita ni sebenarnya consume ourselves kan, betapa dia ambil banyaknya masa kita. So dengan itulah macam Maya posting Ayah tu, sedikit masa yang tinggal tu selepas bertugas tu, yang tu lah tu yang nak split antara anak-anak atau dengan pasangan tu is very tough. Okay, so okay, kita buka. Ada lagi tak tuan-tuan lain yang mungkin ada thoughts about this, and please do share your punya experience. You rasa macam mana of the whole situation tu, of this particular topic tu. For yourself macam mana? Do you sometimes have terlintas macam banyak sangat aku masa dengan anak-anak, ataupun yelah okey lah kita masukkan banyak sangat masa dengan kerja, pasangan dengan anak-anak tak terurus. Kadang-kadang diri sendiri pun terlupa nak take care
tak exercise ke, tak makan makanan yang sihat ke, tak ada masa me time tu pun tak ada. Me time tu saya agree sebab saya pun keadaan yang sama kadang-kadang. Terlupa kat diri sendiri sebab pentingkan orang. Okey, baik. Okay, Puan Liza, silakan. Silakan share. Okay, hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni cerita sebelum Naim kerja yang sekarang ni lah. Ni cerita dulu-dulu di masa dia kerja jadi jaga kedai makan. So memang dia tak ada masa. Kedai dia buka petang sampai malam. So dia ada kat kedai tu around pukul 4 petang sampai tengah malam. So nak kena bersih-bersihkan, stay up untuk ni semua tu. So dia balik rumah around 3 AM. Masa tu saya dah tidur lah, anak-anak semua pun dah tidur lah kan. So bila saya bangun pagi subuh, dia tunggu sampai solat subuh. Lepas solat subuh dia memang out. Dia memang tidur sampai nak bangun pergi kerja balik. So macam tu. Lepas solat zuhur dia siap-siap nak pergi kerja balik macam tu. So memang tak ada, communicate tu memang tak ada lah. So saya jaga anak saya sendiri, semua buat benda sendiri. So sebab masa kerja kedai makan tu lah saya start nak communicate dengan dia guna WhatsApp. So, apa-apa saya nak cakap dia guna WhatsApp. Sampai sekarang saya still guna WhatsApp. Saya lagi prefer guna WhatsApp daripada cakap face to face. Sebab cakap face to face ni kadang-kadang saya marah lah, saya tersedih lah, saya terimo lebih. So saya tak nak benda tu, saya nak cakap straight to the point apa saya nak cakap. So bagi dia faham kan, lelaki biasalah kan nak kena straight to the point. So sekarang ni dah kerja macam yang event ni pun tak ada masa sangat lah untuk kita orang. Bila ada event tu memang busy lah. Bila tak ada event tu yang dia boleh spend dengan kita orang boleh. Tapi yang one thing, kerja event ni dia flexible. Dia boleh ada kerja kat rumah daripada rumah ataupun dia pergi office, pergi studio dia untuk buat kerja. So kalau saya nak perlukan dia, really need him, saya boleh call dia, balik sekarang, I really need you tolong ambil ni. So dia okay, I dah balik sekarang. So macam tu kerja sekarang ni. So time PKP ni lagi best sebab dia memang ada kat rumah je. So dia boleh tolong saya. So memang dia boleh tolong saya. Saya pagi saya akan macam during school kalau kerja kalau sekolah memang saya handle kids semua. So dia tolong saya masak kat dapur. Laundry semua saya buat lah kan. Yang lain tu memang kerja rumah. So yang masak-masak saya bagi dekat dia. Sebab gila dia pandai masak lah kan. Okay. So far tapi communicate tu lah masih. Kalau saya nak cakap benda yang serius saya guna WhatsApp. Kalau macam nak borak-borak biasa tu adalah borak-borak tengah tengok TV, sebelum lepak-lepak tu adalah borak-borak juga. Alright, thank you so much Puan Liza. Alright, so apa yang Puan Liza bagi tahu ketengahkan ialah salah satu cara juga sebenarnya mencari alternatif untuk membina hubungan melalui social media. Sama ada WhatsApp ke atau Facebook Messenger ke atau Telegram ke. Dia dah jadi macam norma baru kan. Itu digital era punya communication, ways lah. So that's one good idea juga sebenarnya. At least adalah communication daripada masing-masing tidak bercakap dan sebagainya. So that's one good way. So far setakat sekarang yang perkongsian daripada Puan Sheila, Puan Liza dan Kak Sabaria yang saya boleh keluarkan adalah satu alternatif ni boleh guna WhatsApp untuk berkomunikasi. Satu lagi kita jadi orang yang menghubungkan antara pasangan kita dengan anak-anak ataupun antara kita sendiri. Macam tadi kes Puan Sheila, makhluk kecil itu yang menghubungkan antara Sheila dengan suami, sometimes panggil ayah turun bawah jumpa mak ataupun mak naik atas pergi jumpa ayah sekejap. So it's alhamdulillah it's one way. Dan at least cakap bekerja berkenaan dengan kerja pun at least you talk about something lah daripada you tak cakap langsung kan. So yang nak boleh kita tambah lah bila dah cakap pasal kerja kan banyak-banyak tu, tambahlah satu benda lain, macam I miss you lah hari ni, gitu. Ataupun macam at the end adalah ada I love you-nya ataupun humor. Kan humor is one thing, make jokes, something that you two can laugh about. At least kena ada sekali lah, a joke a day ke apa that between you, you laugh about something. So I think that helps jugalah sebenarnya sebab kita orang ni memang macam jenis-jenis kelakar sikit kan. Kelakar kita orang yang faham lah kan. So it's like alhamdulillah lah, it is up the tense tu, of the whole day punya work ke ataupun whole day punya chores ke yang kena buat ke, they is up. So humor is one thing lah, making jokes and whatnot, laughing together. Betul? One way lah. I'm just wondering whether
the men in this group ni face the problems that I face. Contohnya, kadang-kadang dapat WhatsApp kata, you dah tak cakap I love you dah, contoh. Atau cara you bangunkan I pagi tadi tu macam lain, contoh. And kita hujung pangkal pun tak tahu cerita. It is like they as in wife feels that there is a gap. Padahal kita sebagai the husband never feel it's a gap. Why? Because we're still in the same house. We still talk to one another. There is no issue, but they feel that there is something lacking. The husbands in the forum, apa komen anda? Silakan, dengarlah suara tuan-tuan si suami dan si ayah ni. Jangan bagi hakim cakap. Kalau hakim nak cakap tu memang belum lagi. Dia boleh jadi bahan eksperimen je. Boleh jadi bahan je. Silakan. Ayahanda sekalian. Do you face that? Atau nak bagi opinion malam ni ada pernah terlintas ke, atau ada rasa dengan pasangan kan ada rasa itulah, kadang-kadang terfikir macam aku banyak masa sangat dengan anak, atau aku banyak masa sangat dengan kerja, terlupa kat pasangan dengan anak-anak, contoh. I got that kind of response dulu, and it made me realize saya sedar bahawa saya terlalu di WhatsApp contohnya, saya terlalu di dalam screen lah, yang that pull me out, which then saya sendiri ambil steps untuk menjenguk di dapur contohnya, which help me juga, daripada asyik screen time je kan. So I did have teguran-teguran yang macam tu, yang menyebabkan saya mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan hubungan tu. I'm wondering whether the husbands dalam forum ni you have the same kind of experience, lalui benda yang sama ke tidak? Atau it might be the other way around. Contohnya the wife tu has not been paying attention to you, and you had to you had to take steps to say, saya ni wujud juga dalam rumah yang sama. Because that's what Rohaya did to me. She was saying, saya ni wujud dalam rumah yang sama, tapi saya rasa macam kita ni tak bercakap, contoh. Dan ada diskusi-diskusi yang lama tentang itu sahaja. So I'm wondering whether people dalam grup ni, adakah anda lalui benda yang sama? Jangan bagi hakim respon kepada soalan tu. Hai Rizal dan semua. Senyum bila Rizal bagi remark macam tu. Azrul, I pun peluh-peluh dia tahu cakap benda-benda macam ni tau. Ini topik yang I tak selesa. Anak cakap tengok keliling dia. But eventually kan, bila kita sentuh isu pasal focusing on anak-anak dengan pasangan ke ni, but I don't know about you guys. Personally, after 19 years of marriage, bila dah sampai ada satu stage ni, most of the time the conversation memang cerita pasal anak lah. Anak tu lah yang mengikat the conversation. And the most popular topic during PKP ni, since everyone at home, dah check homework dia ni. Ini patutnya ada Google Meet pukul 9. Okey, kejap je tengok dia Google. Rumah dah macam cyber cafe. Ada 4 orang anak sekolah, daripada sekolah menengah sampailah darjah 1 kan. So wide range kat situ. So seorang depan PC sana, we have to like, ni kena print, yang print boleh print dekat satu PC atas. So sampai nak bercerita pasal
our story kurang lah. Dia lebih pada tu. So most of the time our time would be outside. Kalau ada peluang tu je kata, banyak ni barang groceries ada. Jom pergi Maiden jap. So dekat Maiden lah, kat Maiden sampai tolak troli tu, boleh cerita, boleh borak, boleh topik yang lebih relax instead of topik cerita pasal tadi kerja ni lah, apa benda semua kan. Sebab basically my wife is still doing some tech support lah for some NGO, for some ongoing programs lah sekarang ni kan. So bila dia kurung dalam bilik buat kerja dia buat kerja dia lah. Sama macam kalau tengah menghadap my workstation memang kerja lah kan. And worst part about PKP, your work from home ni, your working hours extended. Kan? You masuk pukul 5.30 petang, pukul 6.30 petang, you nak okay, I need some time jap, I need to reply benda ni, I need to clear benda ni before 9 o'clock. Sebab this is for esok pagi pula kata. So macam kalau kat office 5.30 pukul 6 tu okay, thank you. Habis kan? Ya. Walaupun kata internet kat rumah dengan phone bill office bayar, that's the lesson untuk dia orang mengikat. Dia kata okay, your time is my time lah. Our time is sama ada sebelum nak tidur ataupun anak-anak ada dia orang punya, kita orang bagi dia game time between 3 PM 5 PM daily. So dia akan login main Minecraft ke Warcraft ke apa benda craft or Roblox ke whatever dia kena main adik-beradik dia, main online together with their friends. So sambil buka Netflix atau Disney Plus tu, sama ada kita tengok TV atau TV tengok kita, the conversation comes along lah sikit-sikit macam tu lah. Tapi most of the relaxing conversation is during our time masa kat luar. Masa doing grocery shopping sama-sama. Kami berani kalau anak-anak dekat rumah sebab our housing area is gated garden. So tak apalah. So they are in safe hand lah kan. No. Betul, in case of emergency kita orang pun is just about 10 minutes 15 minutes away daripada rumah je pun. Jauh lah. So, okay. Thank you for sharing. Thank you. Berpeluh-peluh aku lah tu. Okay, itu dia. Tu sharing seorang ayah. Okay, at least adalah masa kan waktu grocery. So I can relate sangat sebenarnya. Homework part, kalau nak cakap pun cakap pasal anak-anak, you know. At the same time, yang tu salah satu cara juga, you know, while adakan masa. It's not about stealing time, you know, it's about to, you know, create the time dengan pasangan contohnya. Adalah masa Netflix tu kan, lebih kurang sama je. Kita orang pun macam tu, bila time dia orang break time, masa tu lah kita orang ambil time untuk kita orang tengok movie ke, atau kita orang just play games together ke, things yang macam tu. Thank you so much. Puan Liza kata grocery shopping tak ada nak borak sebab sibuk kerja kids. Okay. Itu pre lah kot kan? Pre-PKP lah kot kan? Okay, Puan Sabaria kata sometimes pasangan nak cerita tapi wife so busy dengan work at the laptop. Macam dengar-dengar. So if tak respon langsung then who say tak apalah, you so busy. This thing is betul. I pun pernah mengalami benda yang sama. The same thing I feel because dia memang kerja dia sangat banyak on phone. So sometimes I feel that way. I rasa macam bila I cakap seolah-olah macam dia tak dengar, macam it's like, you know, dia cakap macam tu, but the eyes is on the phone tau. Jasad ada kat situ. So roh kat tempat lain. So selepas tu pun telah dah simpan-simpan lama kan, dia sudah naik angin. So sudah naik angin. So you know, sebenarnya beberapa kali lah sebenarnya benda ni orang apa kata berselisih faham dan kadang-kadang bergaduh sebabkan benda macam tu kan. Sampai to the point sekarang baru macam masing-masing dah boleh nampak, dah boleh faham benda tu sebenarnya adalah masalah. Jadi tu yang dia take steps, you know. Now between us is like okay, when I talk ataupun dia talk to me, kita akan stop buat apa benda pun, at that point in time we'll stop. We put down the phone eye to eye.
You know, the thing is dia lagi mencabar sebabnya I ni banyak visual. So bila I talk, I want to see your eyes. I kena tengok face to face. I got very offended kalau I cakap you duk sini mata you ke situ. So I got offended. So dia jenis auditory tak apa, dia dengar je pun dah cukup. So I tak boleh. So we you know give and take lah by understanding the personality of the pasangan. When I want attention, I kinesthetic. Okay. So dia kena goreng ikan kan, dia tak akan letak, you know, and I say I need some support here, you know. But I don't feel it. Gitu. Dia nak kena Tak touch, rasa, you nak know. kena touch, Kadang-kadang hug dia macam tu. So kita tengah pegang sudik ke apa betul kan? Atau belum mandi lagi ke, dia kata, no, I cannot. I said, I don't care. Tengah sudik. So it is that lah. So sometimes I pun tell myself, okay, stop sekejap. I need to, orang kata, accommodate dia pula. Style dia macam mana. Because he, you know, because to me is hard because I'm not the person yang macam kinesthetic sangat. Maksud contohnya bila I merajuk ke ataupun bila I need time to settle down, I go and find my own space. I macam tak akan macam you know, once hug ke ataupun holding hands ke apa, tak ada. I bukan macam tu. So dia is that side. Kalau macam dia stress ke, dia upset ke apa, he would want macam hugs ke ataupun just tapping ke, you know, come to him, you know, hugging macam tu. Itu is something yang memang kena learn lah, sebab bila dah kebiasaan ni bukan kita, personality kita macam tu, jadi memang it takes effort sebenarnya untuk accommodate juga personality dia. Sebagaimana dia berusaha untuk kita, kita usaha untuk dia jugalah. You take time but we get there lah. So take time tu macam selepas beberapa banyaknya sesi salah faham tu, sesi gaduh, sesi bising, sesi macam-macam, barulah sekarang macam okay lah, boleh terima. Kadang-kadang terlupa juga, you know. Alamak, dia tengah sedih, aku lupa nak hug dia. Okay, sekejap lagi cover balik. Petang sekejap lagi pergi cari dia. Okay lah, I owe you a hug. So macam tu. So the things that we, you know, kena timbang lah, you know, kena must tell ourselves to make that time juga for our pasangan, ataupun kalau dalam kes tengah orang lain, untuk anak-anak tu, you know, to give hugs ke, atau to send anak-anak tidur lah sekalipun, walaupun seremeh itu, ataupun sekecil itu, at least ada something, the connection tu is always going on. Dia tak ada rasa tersisih, tak ada siapa-siapa rasa tersisih. Nah, tuan-tuan perempuan yang baru masuk ke dalam forum ni, ini adalah topik malam ni adalah lebih kepada bonding antara suami dan isteri sebagai ibu dan bapa. Dan bonding antara bapa dengan anak, ibu dengan anak, especially kalau ibu dengan bapanya terlalu dalam kerja, ya. So macam mana nak wujudkan bonding tu, kan kadang-kadang kerana kita dah terlampau ke arah kerja, baik kerja tu kerja atau kerja rumah, terlalu ke arah kerja tu yang menyebabkan bonding antara suami isteri tu diletak ke tepi. So dalam perbincangan kita setakat ni ialah apa yang anda wujudkan, apa yang anda buat, apa step-step yang anda buat untuk mewujudkan bond balik. Ke tunggu satu kegaduhan atau ketakfahaman, misunderstanding tu baru nak set a bond, ya. So itu yang kita bincangkan sekarang, ya. And dia sangat-sangat berkait dengan anak-anak. Why? Because bila si suami isteri punya bond tu intim, maka kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak tu what it means to be in a happy family, what it means to be in a good family, ya. Kalaulah bond antara suami isteri itu tak ditunjukkan, maka kita berhenti menjadi contoh yang baik kepada anak-anak tu, ya. And then cycle tu akan berulang pula dekat keluarga dia nanti. So it's like repeating lah maksudnya. Nanti bila time dia ada keluarga, dia pun akan buat benda yang sama. Dulu mak dengan ayah, you know, mak selalu sibuk dengan kita orang. Ayah memang dia figure dia adalah untuk mencari rezeki, untuk keluar bekerja dan sebagainya. So it's normal. So nanti datang keluarga dia pun buat benda yang sama. Nanti bila dah sama, datang cucu dia keluarga pun buat benda yang sama. So it's about mana yang kita nak adakan perubahan tu, kita nak stop lah cycle yang mana kita rasa boleh improve. Yang tu yang kita nak ubah sebenarnya. Okey, silakan Puan Dina, ada nak share? Sila Dina. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okay, Dina nak share tentang firstly macam Dina dengan Zul, kami memang akan make sure setiap hari kami akan makan sama-sama. So itu adalah masa yang macam yalah sebenarnya sunnah pun sebenarnya Rasulullah SAW pun dia punya bonding time bersama dengan family adalah masa makan. Bersembang-sembang dan ambil tahu tentang tentang the whole family masa makan, sebab dia sendiri pun sebenarnya busy dengan kerja-kerja dia yang lain kan. Baik, jadi setiap hari tu memang apa jadi pun makan, kami akan make sure kami akan makan bersama berdua. Kalau yang lain tak ada, tapi kami berdua kena makan sama-sama. Okay, satu lagi kita kena differentiate antara communicating and connecting. Maksudnya kalau kita communicate, kita just convey the message. Kan? Kita bila tentang hubungan suami isteri ni, kita kena connect. Kita kena ada maksudnya touch tu sampai ke hati lah. Okay, jadi contoh macam contoh. Kadang-kadang kita bercakap tetapi kita tak connect sebenarnya. Contoh macam bang, siapa ambil anak hari ni kat nursery kita bercakap hari-hari. Tapi sebenarnya kita tak connect pun. Kita just convey message. Kan? So apa yang kami selalu buat, yang Dina dengan Zul selalu buat adalah yalah maksudnya kalau bahasa Kedah dia bahasa karan. Bahasa karan. Tolong translate sikit kerana Sheila tu dah tengok muka dan muka karan. Maksudnya KL. Bahasa dia adalah bahasa cinta lah. Kan? Maksudnya something yang dia lah macam ni lah maksudnya. Allah nak cakap pun kan. Tak apa, Han tak buka kamera tak apa. Kita orang tak nampak muka. Bahasa jiwa karat lah ni. Kan? Jadi contoh kan macam ingat tadi Azrul saya tak selesa bercakap tentang ni. Dina pun selesa bercakap tentang ni. Contoh lah kan. Contoh I cut my finger. Kan waktu dekat accidentally I cut my finger lah baru ni dekat dekat dapur. So sebenarnya I nak buat waktu tu nak buat pipet sukun. Apa ya punya dia buat pipet sukun. Lepas tu memang MCO ni memang jadi rajin tak kata wahala kan. Tak pernah buat pipet sukun tapi nak buat. Potong mungkin dah terlalu lama potong tu sampai terpotong jari kan. Lepas tu Zul bila dia tahu kata dah hudu balang yang dekat dapur tu dah cedera dah. Pendekar pun masuk kan. Jadi lepas tu dia pun okeylah dia letak dekat air apa semua, dia letak minyak gamat apa semua. Lepas tu dia kata dia tanya sakit tak? Sakit lah kata kan. Lepas pisau ni tajam kot sebab dia memang hobi dia adalah asah pisau. Jadi macam dia nak rasa macam nak marah dekat dia lah kot, kerja asah pisau ni dah jadi dia kan. Lepas tu and then dia kata tak apa, abang doa bahagian yang kena pisau ni api neraka tak boleh sentuh dekat bahagian ni. Sekejap. Bisa nak cantik sekejap. Apa dia? Ulang balik. Dia kata apa? Dah dia nak karan aku dah. Ulang balik tu kita apa? Modal tu modal. Iza translate dalam bahasa Inggeris. Han cakap aku translate nanti. Dia tanya I sakit ke tak kan, rupanya dia nak bagi tiket line kat I kan. So dia kata sakit lah, mesti dah sakit kan, kena pisau kan. Lepas tu dia kata tak apa, abang doa bahagian kena pisau ni haram neraka sentuh. Something like that lah, sebab dia kata saya dah buat untuk family, something like that lah. Okay, baik, jadi word yang macam tu maksudnya yang connect us kan, hati ke hati kan. Jadi dan satu lagi kalau kita tengok sebenarnya kalau kita tengok dari segi aurat pun, aurat antara lelaki perempuan kita tahu, aurat antara perempuan dan lelaki pun ada had kan. Aurat kita duduk dengan
seorang-seorang pun ada. Kan kita dengan kita duduk seorang-seorang pun kita ada aurat. Tetapi bila kita duduk dengan kita punya spouse, tak ada aurat. Maksudnya to that extent. Kan? Kita kena fikir apa pun to that extent kan Allah bagi jadi kan. Baik, jadi maksudnya kita ada macam-macam sangat benda yang kita boleh buat. Selain pada merajuk, guna classic way of nak gain apa kita punya reassurance kan, nak merajuk, nak apa kan. Contohlah macam ni, kalau zaman bukan MCO dulu kan, katalah dia kerja duduk keluar, kerja duduk pergi main futsal. Tiap-tiap malam nak kena pergi jumpa dengan geng-geng main futsal dia tu kan. Tapi kalau cara klasik kita buat apa? Kita akan contohlah merajuk, marah macam tu kan. Yang berletiak, tu yang kata dah kita jadi mak kat laki kita. Kita tak perasan pun. Kita jadi mak dah kat laki kita, duk berletiak dekat dia. Macam mana dia nak suka kat kita kan? Baik, jadi contoh lain kan, buat cara yang lebih kreatif lah. Contoh, abang dia kata, dia mahu abang nak keluar main futsal lagi malam ni lah. Malam ni lah. 3 malam dah betul-betul tapi lah malam ni kan. Jadi tak apa, abang nak pakai baju mana, I siapkan. Contoh kan. Jadi kita pun dia pun rasa lain. Dia ni nak siapkan, selalu marah kan. Hari ni dia nak siapkan. Kita kata nak pakai baju ni. Okey, tak apa, nanti I letak dekat atas katil. So why not guna creative way. Contoh letaklah baju tidur yang dia suka tu dekat atas katil, dan baru letak jersey tu dekat atas tu. So that nanti bila dia angkat, dia nampak baju tu kan. So that dia kata, bang, you balik awal lah, I nak pakai baju ni malam ni. Contoh kan. Maksudnya ada banyak creative ways kan untuk kita dapatkan suami kita kan, daripada duk membebel, daripada duk berletiak, duk jadi mak dia, membuatkan dia lagi jauh sebenarnya daripada kita. Tu contoh lah kan. Dina, saja nak kacau sikit Dina. Ya, katakan yang suaminya dia orang yang berbahasa lah, orang yang literature ni kan. Yang isterinya pula numbers punya orang, accounting punya orang. Dia kenal ya. Kita ni lah berbahasa lah, kita ni sekali-sekala dalam bahasa Arab, lan ansaki abadan tu dia. Kita apa? Pasti tak faham. Kadang-kadang cakaplah dah bahasa Inggeris pun, dia macam what? So, kepada isteri-isteri yang tak faham bahasa bunga suami ni, apa nasihat Dina? Nak kena silap dengan korok ke apa ke? You kena guna bahasa, you kena cakap guna kalkulator lah kot kalau cakap dengan ayah. Accounting. Debit credit. Tengok, dia punya supporter seorang itu. Dunia accounting ya. Tak apa tu dia. Cinta buku ledger kau tak try lagi. Cinta buku ledger. Okey. Rizal, tulis buku Rizal. Tunjuk duit. Your credit is my debit. Itu aku belum tanya Sayuti, dua-dua engineer. Thank you Dina. Thank you Dina. Okay, so Dina bagi dua lagi cara menggunakan ayat-ayat ni lah, ayat-ayat karat ni, jiwa-jiwa ayat jiwang ni. Dan tertarik sangat dengan terma kan, communicating dengan connecting. Adakah selama ni kita banyaknya communicating sahaja, maksudnya just conveying message. Macam banyak kepada fakta, okay, I nak buat apa hari ni, you nak apa, macam tu jenis. Just macam tak ada apa-apa yang satu, apa orang kata, titik pertemuan tu, topik antara yang menghubungkan kita dengan pasangan, contoh. So connection dia masukkan elemen tu. Dia ada satu titik perhubungan antara kita dengan dia. Topik apa? Contohnya topik macam tadi tu lah kan. Dah siap si suami mendoakan isteri dan sebagainya. So benda-benda macam ni terus dia sengatkan hati gitu. Jadi insya-Allah melekatlah dia. So menggunakan ayat-ayat jiwa karat dan juga being creative, knowing you punya husband, guna reverse psychology. Buatlah apa-apa yang patut. So that's one good way also, being creative. Hakim dia fokus, dia tadi dia dengar. So pasal Kau catat baju tu kan. Kau
Catat ni Hakim. Alright. Okay. So, baik. Ada orang kata tak pandai ayat karat ni. Okay, gunalah Tuan Azrul apa-apa ayat yang si isteri gunakan. So, kalau dia guna numbers, cakaplah numbers dengan dia. And to know the fact that I'm not a numbers guy, kan Azrul, pengsan, serius pengsan. Ayah satu lagi idea lah kan. Dia macam mengimbau kembali. Contoh lah, tiba-tiba cara saja cari pasal, cari gambar dulu masa zaman gambar first connection kita tu, lepas tu letak kat FB kononnya. Macam gitulah. Gitu. Memories. Ni upload gambar yang masa ada rambut lah kan? Betul tak? Macam tu kan? Kau macam. Kau cari nak Azrul Hakim. Contoh. Rambut hang tak tahu lagi nasib lagu mana. Hakim Betul lah. at least Saya kena ada banyak lagi gambar stok berambut ni supaya nanti bila tak ada tu adalah kenangan kan? Betul kan Kak Cila? at least Hakim ambil juga pernah tak ada perut tau masa dia dengar akak masa muda. Kesian tak? Apa dah muka kau? Bukan Orang yang lepas tu dia kenal. bukan benda lain pula. Lagi sakit hati. Dulu aku okay handsome je, sekarang dah tak handsome. Kenapa you have to point out to me? Tak, dia macam macam ni kalau macam contoh lah kita orang Taman Jaya PJ tu macam ada something recall memory lah contoh. Tempat So dating itu lebih kurang lah kan. Okay, so zaman sebelum PKP tu kalau lalu bang kush time contoh lah macam gitu sebab kita tak pandai biarlah belah dada terluka, tak pandai. Tak pandai. Kena masuk kelas lah. Ustaz Zul kena buat kelas. Macam tu lah. Syira, at least you both ingat tempat tu kan? Ingat tak? I kata, ni kan dulu you punya hostel. I duduk sini ke dulu? I tunggu kat bawah tu. I kata, tak ada bukan? I kata, dia tengok orang lain. Itu I tak boleh tolong Harizal. Lagi tahu Syira. Okay. Ini Makan kismis. Supply kismis hari-hari. Supply kismis. Okay, thank you Sheila. Oh, satu lagi apa yang Ijul buat sebabkan kita orang sometimes bila dua-dua dah penat macam saya cakap tadi less juga communication kan sometimes. Less connecting. The communication, the communicate kan. Terima kasih Dina. The words apa dia yang antara yang mengconnectingkan kita orang ini Rizal marah lah. Dia tahu Sheila hantu durian. So dia memang tiba-tiba so sweet. Dia tak ada luka lah. So sweet dia bawa balik durian. Tiba-tiba bawa balik musangking. Breakout room sekarang. Breakout room okay. Tiba-tiba dia bawa balik air out of sudden. Rasa macam tiba-tiba hati tu berbunga-bunga. Maknanya macam that's the way he appreciate me. Macam tu. Exactly my thought Hakim. Durian is connecting people, you know. But some people tak boleh faham. Sheila, I membenarkan dia makan durian kat rumah tu connecting baru. Okay. Ihsan. Itu namanya ihsan. Makan juga. Bawa rumah baru. Membenarkan. I complain lah pening. Rizal, you don't eat durian tapi Rohaya boleh bawa durian kat rumah. Boleh Kak, tapi dia tak turun bawah, dia duduk kat atas. So that's not so bad. That's not so bad. I tak boleh. The thing tak boleh datang dekat in front pun tak boleh. Cannot at all sebab otherwise it will be migraine. Langsung tak boleh. So he don't do durian. Things have changed. Dulu I would just dia nak makan durian, I would drop her at the side dulu, saya balik. Dulu. Okay. Sekarang at least boleh masuk. You can eat in the house. Walaupun I pening, but that's my sacrifice to this love. Okay. Pening kepala dengan durian tu, Okay lah. Membenarkan buah tu masuk ke dalam rumah saya. That's my sacrifice. That's love. But my husband is his sacrifice by not eating durian or not having durian at all.
Orang cakap Sama kak, I do my best. Mana tak beli pun. The thing is, orang bagi tau kak, jiran-jiran, baru-baru ni, seminggu berturut-turut. Hari-hari dapat. Jiran Durian, serabu durian. So it's not my fault, okay? Okay. It has been tortured. Kita get food durian for ayah. Terima kasih But banyak-banyak. for the sake of love, saya membenarkan. Biarlah saya muntah-muntah dalam toilet tu dengan bau durian. It is for the sake of love. Okay, fine. Mat, tolong aku Mat. Saya backup. Mereka semua sekarang kat bawah semua tengah makan durian dan saya duduk dekat Mahabas seorang-seorang. It's okay. Tak ada masalah. Oh, geng. Alright, thank you so much Sheila for the cadangan gambar, maksudnya benda-benda yang pernah connect kita kan satu masa dulu, memories kita, gambar-gambar together, waktu gambar-gambar awal kahwin ke sebelum ada anak. So sekali-sekala kan flip lah, why not kan? Okay, thank you for the cadangan. Sekejap nak cerita. Ya, Kak Sabaria ada angkat tangan tu. Oh, alright. Sorry, I nak tanya satu perkara satu perkara nak tanya, which I hear a lot and I feel that ia perlu diperbetulkan, because I banyak dengar orang cakap, suami isteri kan cakap masa dulu bercinta dulu. So my husband always ask, kenapa dia bercinta dulu saja, kenapa dia tak bercinta sekarang? So I feel that this is something that kita punya culture kena tukar. I mean, I always dengar orang cakap, so I cakap kenapa? Dulu saya bercinta, bila dah kahwin kenapa tak bercinta? I mean, I just want to share that. Yeah. Thank you. Itu one of the reason kak yang datangnya sebenarnya topik malam ni, because I keep noticing things lah, benda-benda situasi yang berlaku dalam rumah tangga yang awal-awal kahwin dulu macam really connected, tapi bila dah ada anak-anak pasangan mula fokus pada anak-anak yang menyebabkan hubungan antara suami isteri tu macam dah kurang. Lepas tu sampai to the extent yang bahayanya tu bila pasangan tu mula cari orang luar. So itulah danger dia. Jadi itu yang somehow benda macam ni nak kena bincang, sebab kebanyakan daripada kita suka simpan benda ni, tak nak cakap because benda yang kononnya sensitif. So tak perlu dibicarakan. Macam biasalah tu, memang kau dah kahwin, dah ada anak-anak, memanglah nak kena tumbuh kat anak-anak. So benda-benda lain tak apalah, it will soft by its own. Tapi ceritanya benda tu tak soft. Benda tu makin bertambah, makin simpan, makin bernanah kat dalam jiwa ni. Jadi itu yang jadi problem. So this is one place, walaupun tak lama kita forum 1 jam, 1 jam setengah kan, tu sebenarnya tak cukup tau untuk bincang benda-benda yang macam ni. But Alhamdulillah for tonight kita ada dapat banyak juga dah cara-cara sebenarnya Liza untuk wujudkan connection. Silakan boleh Liza. Macam ni. Oh, dia best. Okay, dia husband dia nyanyi untuk dia. Siapa? Bestnya. Liza. Bestnya lagu apa tu? Lagu sendiri ke? Ada lagu dia buat sendiri, ada lagu orang jugalah. Boleh masak, boleh buat lagu. The thing is, dia punya skill tu dia kaitkan Liza kat dalam dia. Liza, kalau saya masak, dia wajib makan. So, memang, itu memang. Kalau saya masak pun dia wajib makan. Ya, enak. Sakitlah perut tapi makan. Okay, kejap nak cerita ni. Bila nak pergi groceries, beli barang dapur semua, dia balik mesti dia bawa makanan something yang favorite food budak-budak yang anak-anak. So dia bawa donat lah, dia bawa roti coklat lah. Lepas tu I pun sibuk lah cari barang I. Tengok tak ada. Semua barang dapur dengan barang budak. I cakap, mana barang I, mana coklat I, mana I punya. Oh tak ada lah, nak ada you punya pula. Then I merajuk. Lepas tu instead dia, bila dia keluar dia akan beli satu coklat kecil pun jadi. Nak tak KitKat kecil pun macam, wow, ini untuk I ke? Untuk you. Oh, okay, thank you. Tak pernah miss. Ada je coklat untuk I. Betul, I suka coklat. Itulah kan. Kadang-kadang actually merajuk tu work sebenarnya. Ya, merajuk works because she shows it. Yang bila suami tu merajuk, why you merajuk you orang tua ke? Tak pula. Doesn't work. Merajuk only work one side.
Kenapa you nak merajuk pula? Kalau suami merajuk, kenapa you nak merajuk pula? Apa salah I, cik? Gitu, high five. Aduh. So merajuk yang Perempuan kena selalu betul. Okay. Yes. Thank you. Mat, geng siapa Mat? King Durian. Pasal Nina mai dah Sifu. So saya Oh, okay. Alright, so kiranya kalau merajuk tu nak kena bagi tahulah, direct to the point. Sebab dia kadang-kadang jadi masalah juga tau, sebab kebanyakan wanita ni, saya sendiri pun lah kan, kalau merajuk dia tak straight to the point. Dia merajuk, dia diam aja. Itu pendam namanya. Expecting the husband to understand pasal apa aku merajuk. Gitu. Memang sampai kesudahlah dia takkan tahu kan. So kiranya sekali merajuk nak kena bagi tahu apa benda yang merajuk tu, yang menyebabkan merajuk. I punya coklat. Gitu. So the next time dia akan ingat, insyaAllah. So okay, banyak lagi. Banyak cadangan-cadangan ni untuk connect dengan pasangan. Okay, ada siapa-siapa lagi yang nak menambah, yang nak bagi opinion ke, nak share pengalaman ke, atau apa-apa saja, ideas lagi ke nak tambah, silakan. Durian connecting people, kata Hakim. Yes, agree. Kau punya ilmu take charge makin lama semakin hilang. Hakim. Lagi kau cakap macam tu, lagi kau punya ilmu take charge akan hilang. Jangan begitu, hari tu dah lupa skrip lah. I ask. You need to ask. I ask. Siapa? Untuk ask. I nak tanya soalan. Yes, yes. Boleh tak kita elakkan ini budak kan, then they will Yeah. sit outside and then kacau kita tau. Kita ada Google Meet kadang dia kacau, no. Sometimes go to here and then dia pergi buat virtual background lah, things like that. Boleh allow tak budak macam ni? I ask already. Boleh, can. Boleh? Ya, dalam masa yang sama jangan ganggu mama. Jangan ganggu. Mama. Nenek mama lah. Whatever she calls you, he calls you. Si Buddha cakap jangan ganggu mama kau. Mama ke? Alright, so Tuan Muhammad, there's a lot of ways to encourage bonding dengan suami isteri. And the best thing is kita sedar kepentingannya. Kalau ramai orang tidak. And hanya bila sesuatu terjadi, barulah mereka nak tampal-tampal dengan salam mesra. Barulah mereka nak tampal-tampal dengan bertegur sapa. Takut. Nauzubillah, takut. It's too late. Yeah. So we get a lot of comments kat sini yang tuan-tuan perempuan faham dan setuju. Kenapa perlunya adanya time antara suami dan isteri tu to get away. Kita nak lari jauh sangat daripada anak-anak tu, tidak. But it's also for the benefit of the whole family. Yeah. Yeah, so it's not about tak ada masa ke apa ke, it's about creating the time tu, do it. Kadang-kadang kita, fikir masalah, tahu masalah tu ada, tak berhubung dengan pasangan dan sebagainya, tapi masih tak mengambil langkah tu. So hopefully by tonight bila dah dapat banyak alternatif yang sekarang ni, dan saya pasti setelah ibu bapa kat sini dah share kan banyak cara, pastinya anda yang mendengar pun mesti terlintas 1-2 cara lah yang baru, yang kreatif, yang boleh dibuat. Jadi insyaAllah yang penting kena buat satu lah, at least buat satu. So itu. So ada mungkin tuan-puan yang nak share yang terakhir sebelum kita wrap up. Share atau silakan. Soalan ke boleh? Silakan. Orang bujang kalau nak tanya pun boleh. Orang bujang ke, nak share apa-apa ke, soalan nak bagi ke. hypothetical punya question ke. What if, contoh. What would be the question? If you have a question, what would be the question? Hakim, as a if you had a question, what would the question be? Okay. As a orang muda kan yang masih belum berkahwin, apa yang you nak tahu mengenai pasangan ni, membina perhubungan tu? Is there anything that you would like to know, that you wonder ke, before this? There's one question, or if there's anyone sharing ke maybe yang you perhatikan apa yang mak ayah you buat, ataupun apa yang
adik-beradik Melayu yang mana yang dah kahwin ke apa yang diorang buat yang interesting how they stay connected tu and they maintain the relationship tu. Okay, soalan macam tu, but then sharing setakat ni saya terbaca daripada Vivi Yusof dengan Faza, dia punya suami dia. So what they do adalah every night dia akan make sure ada macam mesyuarat agung lah, so-called mesyuarat agung. They will uncover apa-apa saja tentang dia punya family, faham tak? So they will talk about their daughters, their son. So macam kerja usually working hours lah yang dia akan borak kan, sebab they are running Fashion Valley together. So for malam dia kata memang akan kena ada every time, walaupun dia sesimpel macam mana how do you feel ke, how's your day, dia simple tu je cukup. Dia tak adalah mesyuarat agung yang kena macam okay esok nak kena makan apa masak apa, tak adalah. But then it's up to the pasangan punya masing-masing lah apa nak bincang kan. But then as simple as that, dia kena cakap juga. Contohlah kalau macam kita jauh dan call, you know, just untuk dia kena ada time dia jugalah macam tu lah. Even though they are far ke, kita nak tidur ke apa ke, maybe before we sleep kita WhatsApp ke apa ke, just to you know adalah that connection tu. Tu setakat yang Okay, make the time. Make the Thank you. time. Thank you, Adam. Okay, baik. Adakah sesiapa lagi yang mahu berkongsi? Atau ada soalan ke, ada tips baru ke? Mus cakap kata pegang tangan sampai bila-bila. Mus cakap Pegang tangan sampai bila-bila. Okay. Got it. Faham. pegang jari-jari macam ni ke atau Pegang tangan. Yang sebenarnya yang ni saya share sikit lah daripada Ustaz Akhi Ahmad Rizam. Dia ada pesan cakap kata nak feel yang Puan Sabarah cakap tadi macam orang bercinta dulu-dulu, sepatutnya bercinta selama-lamanya tu pergi mana pun pegang tangan walaupun dalam rumah. Nak naik tangga pegang tangan. Macam sekarang Nina ada dengan kita sekarang, Nina kan mengandung. Kita papa dia buat naik atas tangga. Buat naik atas tangga. Naik tangga, naik atas. Okay. Naik tangga, naik apa? Naik tangga. Naik atas lah macam tu. Papa tangan. Macam tu lah, pegang tangan. Nak bagi feel tu, nak bagi feel tu. Macam tu. Catat Hakim, catat. Skin contact lah, kan? Pegang tangan tu salah satu. Skin contact, very important. Betul. Pegang tangan, nak pergi mana pun lah. Bukan dalam rumah je, luar rumah pun. Macam tu. So tak perlu nak segan bawa isteri ke apa. Macam saya kan selalu dengan Atika, anak-anak saudara. So dukung Atika sebelah memang pegang Nina sebelah. Macam tu lah. Kalau ni. So pimpin dua-dua. Ataupun dua-dua pimpin Atika kat tengah tu. Memang macam tu. Okay, itu je lah. Baik. Thank you, Mat. So salah satu tu skin contact, bukan dengan anak-anak je penting sebenarnya, tengok dengan pasangan pun skin contact is very important. Ulang sikit. Ulang apa? Yelah. Skin contact very important. I just realize tau sebenarnya macam kita orang pun kalau macam kita orang perasan masing-masing AG and whatnot, malam sebelum masa tidur tu memang automatik akan pegang tangan kan? Macam we have that. Walaupun tak bercakap terlampau letih ke apa, dah mengantuk sangat ke apa, tangan mesti pegang. Then fall asleep. Gitu. So at least there's something lah, that connects there. Okay, Nina silakan. Okay, tadi dah cerita pasal bahasa karan kan. Yang ni pasal sentuhan bekaran pun macam tadilah, macam yang tadi yang dah mention, Mat dah mention kan. Dan ni pengalaman waktu Upin Sana buka Upin pada. Okey, apa ni satu lagi mata, eye contact. Yang ni Dina realise masa ada ikut Pak Utih kan. Pak Utih. Pak Utih, yes. Dia buat satu program Mahligai Bahagia post marriage punya program. And then depa ni memang dah 10 tahun kahwin apa semua macam tu kan. Pakai duduk dengan pasangan masing-masing. I rasa macam nak tergelak masa tu sebab depa dah 10 tahun jadi suami isteri. Bila Pak Utih suruh renung mata pasangan masing-masing, semua orang macam tak boleh nak buat.
baru I perasan kata okey ada itu adalah antara benda yang missing dalam perkahwinan. Kan kadang-kadang macam kita cakap kita tak pandang. Kalau kita pandang pun pandangan kita kosong, bukan macam pandangan yang dulu-dulu tu lagi. Kan? Baik, jadi setiap hari kita make sure bila kita bercakap tu, kita bersembang, kita pandang. Kita pandang mata dia. Dan Hakim dan semua-semua yang masih bujang di sini. Kan? Jadi jatuh cinta tu senang. Satu saat je nak jatuh cinta. Dan kita nak buat decision untuk untuk go to the next level, kan, kita dah kena pergi maqam yang lebih tinggi, iaitu kasih. Kan, kasih ni macam Allah kan, Allah yang bersifat rahim. Rahim ni kasih. Kasih ni maksudnya walaupun hamba tu tak taat, tetapi dia tetap bagi matahari. Walaupun suami kita pernah cakap satu benda yang menyakitkan hati kita, tapi kita masih lagi boleh menyayangi, mengasihi dia. Walaupun kita pun pernah menyakiti hati suami kita, tapi dia masih lagi mau terima kita. Dan setiap hari walaupun dia balik, dia pergi kerja, jumpa dengan orang yang jauh lebih baik daripada kita, tapi still lagi dia nak balik untuk kita. Kan, sebab tu cinta ni kalau tengok dalam drama tu, hak tu cinta je. Kan, kasih tu dah ada the next level lah dalam marriage. Thank you. Thank you, Dina. Thank you, Dina. Oh, I like that. Deep sangat. That's deep. Connecting to sifat Allah Ar-Rahim tu, ya Allah. It's endless. It's endless. Sayang dia, rahmat dia tu semua endless. Thank you so much. Thank you so much, Dina. So, okay, untuk Dina dia buat program. Dia buat program untuk pasangan-pasangan. So this topic ni sebenarnya boleh didalamkan lagi. Belajar banyak cara daripada Dina. So Dina, bila hang punya next program? Sila bagi tahu. Saya duk sedia program untuk pasca perceraian selalu. Oh, okay. Aku nak buat pasal perkahwinan post marriage, tiba-tiba orang call minta tolong buat program untuk pasca perceraian. Okay, fine. Okay, tak mau join lagi. Hakim, cancel, delete. Delete tak jadi. Ayah, can I add something? Sure, Yes, Kak. silakan, Kak. Macam you say kan, macam you tidur kan, like you want to sleep, then you macam automatically pegang tangan kan. Can I tambah or not? Bila you pegang tangan tu, at the same time what we do, okay, macam tiba-tiba macam katakan pagi tadi husband cakap macam dia ada sengal sini ke apa kan, go and massage the area. Macam walaupun dia dah tidur pun tak apa, we just massage dia punya tangan area mana yang dia cakap sakit tu lah. But kalau boleh you just massage the whole body, ataupun kalau kita sendiri wanita penat, we just go to just massage dia punya tangan, tapak tangan and decide that will be okay. That is already, he gets it already walaupun dia dah tidur. Just tips from me. Alright, thank you Kak Zabia. Massaging. Betul. Memang that helps a lot. Selain daripada mengurangkan kesakitan tu, dia boleh connect. I'm very good at that, Kak. Oh yes. Being the very kinesthetic person I am. The other way around. Okay. Dia fikir tak rasa apa. Nak tambah sikit lagi boleh? Ya, sila Dina. Okay. Sebab tengok dekat chat ni, yang Tuan Azrul baru cuit dah kena tepih kan. Baik. Dah baca apa ni message Tuan Azrul ni, I teringat satu. Bukan satu lah, banyak lah insiden kan. Macam ada ramai isteri yang bila I sebut pasal sentuhan, dia orang akan mula kata benda macam ni lah, macam start lagi jadi lain lah, kita banyak kerja lagi. Faham? Jadi something yang kita kena faham, orang lelaki mereka ni engine full injection kan, asal sentuh jadi kan. Orang perempuan ni dia engine carburetor, dia lambat sikit nak panas. Faham? Kan? Okay, baik. Hakim seorang je tak faham ni. Hakim seorang je tak faham. Yang lain semua faham. Hakim je tak faham. Dalam kursus tadi dia sebut yang ni betul. Tadi dia sebut. Saya guna dia punya tu. Faham kau kena experience. Kau tak faham. Tak apa Hakim, tu kita PM tepi Hakim. Okay, baik. Demak dia. Okay, jadi dia macam ni lah. Kena ada sentuhan pun kena ada beza. Yang mana satu sentuhan intim, yang mana satu sentuhan just to let
to let the wife know that you care, instead of saying I love you kan. Baik, jadi kadang-kadang macam hug daripada belakang, but then jangan sentuh bahagian-bahagian yang yalah to the next level punya kan. Baik, jadi dia akan rasa selesa. Dia jadi tak selesa kalau kan tiba-tiba zop. Itu selalulah yang isteri rasa macam ish tak maulah macam tu. Dia nak tepih. Kan kita suka kalau kita dibelai. Kita nak isteri dia nak dibelai. Dia nak rasa dia disayangi. Dia nak dia rasa dipeduli. Itu je. Kan bila dia cukup rasa tu dia akan bersedia untuk yang lain. Macam itulah. Okey, terima kasih. Thank you, Okay, Dina. thank you Dina. Itu tips. Tips untuk orang yang berkahwin ya. Sila. Kalau Tuan Azrul kata baru cuit dah kena tepis, okey. Adalah respon. Habis kalau kaku macam tu. Hang kahwin dengan peti ais tak cukup. Sebab Okey. Dina, hang jangan macam tu, I malu you. Sebab macam contoh tadi kan. Sheila punya nature daripada zaman senang cerita zaman bercinta dululah kan. Macam ni nak kata? Dina tadi, luka takkannya lah macam-macam. Tak boleh pula. Kalau, yelah, even Syah sendiri tu, serius lah. Kalau hijau cakap tu Syah no, macam tu. Lepas tu, sebelum kahwin memang kita tidak pegang tangan. Sampai ada seorang sahabat pernah ikut kita orang pergi shopping, dia bising, kau tak pernah pegang tangan lelaki kau. Macam ni tak tahulah, mungkin Sheila punya diri, satu, ketika itu masa belum belajar dengan Rizal VAK, I am highly visual person yang tak suka di touch. So tak suka macam remeh lah, nak lintas je lah. Jalan sebelah-sebelah boleh. Tak nak berpegang lah macam tu. Even saya dulu buat macam tu Sheila. Naik dulu Homer gitu. Memang dia kata. tak tahu kan, tapi dia macam keras. Dua-dua keras lah tu, dua-dua accounting kan. Tapi satu perkara yang kalau yang itu saya tak okey, tapi saya akan ni lah, saya duduk sebelah menjelah. Jadi kucing lah, jadi kucing. Miau, miau, duduk sebelah-sebelah. Macam gitu. Sampailah sekarang ada anak, tapi purposely. Itu je lah. Dia punya touch sebab bila orang bercerita, macam contoh Dina cerita, kita kena touch bahasa jiwa. Not my nature. Tapi benda tu penting lah. Memang kena buat lah sebenarnya. Usahalah. Kami usahakan untuk bercia-cia. Bercia-cia. Okay. Interesting kan? Tengok interesting kan? Yang tu pun ada dia punya orang kata pengaruh juga sebenarnya. Mengetahui personality kita sendiri dan personality husband kita macam mana. Kecenderungan senses tu ke mana sebenarnya. It's true. When you said that, macam tadi Azrul sendiri faham, perasan. Kalau dah seorang auditori, seorang kinestetik, memang kena tepih lah kan. So it's true juga sebenarnya, knowing, because sometimes kalau lah orang tu memang bukan jenis yang auditori sangat, so kalau you guna bahasa jiwang karat pun mungkin tak jalan bagi dia. So it's like knowing lah, you kena take the time juga to study sebenarnya macam mana personality. Sebab saya pernah dengar lah orang bijak pandai ni, orang-orang tua ni lah bagi tahu sebenarnya dengan bila kita berkahwin ni, sebenarnya jangan expect kita hanya semalaman je kita akan kenal dia. Walaupun tidur sebantal, kita mungkin tak kenal dia even after 10-15 years. You still need to always learn things about him, always kena learn. So it could help knowing the personality of our better half tu. Sebenarnya it help sebenarnya untuk dapatkan cara macam mana nak tackle dia gitu. Okay, so siapa yang auditori, siapa yang kinestetik ni Azrul? So okay. Alright. Okay. So maybe you nak kena nyanyi lah kot kat telinga dia kot. Boleh try. Alright. Okay. So now it's already 10:28. Thank you so much. Saya rekod lah kot. Okay. Thank you so much for being with us. Alhamdulillah kita dapat banyak sangat malam ni tips, sharing ideas bagaimana nak kukuhkan perhubungan antara pasangan. It's not about
memilih sebenarnya, it's not about memilih sebenarnya antara pasangan atau anak. Sometimes with the environment dan the things that kita memang experience hari-hari, dengan cabaran kerjanya, dengan cabaran nak menguruskan rumah tangganya, somehow benda tu secara tidak langsung terjadi. Kita jarang dengan husband ke atau jarang dengan wife, atau kita banyak sangat fokus pada anak. Bukanlah sesuatu yang kita plan pun benda tu. But the thing is, kita create the time, find out pasangan kita macam mana, come up with creative ideas, to make sure to maintain the connection, supaya bila kita sama-sama pasangan ni kuat, kita sama-sama pasangan ni loving, itulah yang anak-anak nampak dan itulah yang anak-anak akan copy in their family nanti, insyaAllah. Dan akan berterusan ke generasi bawah-bawah dia, insyaAllah. So that's the thing. From you, ada tak? Ya, jangan simpulkan. Aku tahu dia memang macam tu. Itu satu kesimpulan. Jangan buat kesimpulan. Always belajar. Seperti mana Dina kata, jatuh cinta itu senang. Nak maintain kasih dan sayang tu, that takes a lot of work on both sides. Baik si lakinya maupun si isterinya, it's on both sides. And if both sides are not willing to give that effort tu, that's when trouble appears. And the whole family yang akan suffer. Bukan the relationships suami isteri saja, the whole family akan suffer. So for the sake of everybody, not only for the sake of the kids, but for the sake of everybody dalam family tu, there needs to be a lot of effort to serve on both sides. Yeah. Alright, sekian dari kami, tuan-tuan puan. Rakaman ni akan dimuat naikkan ke Take Charge Parents YouTube untuk tuan-tuan puan tengok balik gelagat Hakim macam mana dia respon kepada kita. Tuan-tuan puan juga sila like dan share rakaman tersebut. Nak sampaikan kepada kawan-kawan yang lain juga untuk tengok apa topik kita untuk minggu depan. So like dan like kita dekat Take Charge Parents Facebook untuk mengetahui link untuk topik minggu depan, insyaAllah. By Saturday, selalunya by Saturday lah, atau Sunday morning tu kita akan keluarkan link, insyaAllah. Alright, so thank you very much tuan-tuan puan. Thank you. Kita jumpa lagi. Thank you for everybody. Assalamualaikum. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Ayah, Rizal semua. Terima kasih kembali. Semua. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, bye. Sama-sama kasih. Salam Kak Nina, Cik Mat. Ada ni. Nina, take care. Hakim, siapa Kim yang datang sama-sama kursus? Soalan perangkap. Sibuk. Still on record Yes. Yes. Record Potong lah. Kau kena hantar ke aku untuk body language profiling, NLP profiling, lab profiling semua. Gambar, hantar gambar. Mia akak tengok je muka. Macam tu. Weh, hantar kat mandrum tak boleh. Lepas tu akak dengan Kak Ayah, Kak Dina dah keluar. Ada. Kita orang nak kena macam, yelah dia kena melalui minggu orientasi. Kami nak sekolahkan dia. Kami boleh scan dia. Ni untuk masa depan hang Hakim. Dina mungkin sekolahkan, Sheila dengan Raya terus audit. Kita orang akan cakap macam ni malam ni. Okey, apa skin tu, apa touch. Kita kena cakap. Buat kursus lah saya suruh datang. Tak payah. Kita tak boleh kakak-kakak ni style lah. Alamak. Moga beliau tabah. Rizal, nanti Pak Sheila yang awal tu cut je lah Rizal, segan pula Sheila. Yang mana? Yang awal-awal tadi. Kita orang dah live weh, live. Kita orang dah letak kat Facebook, dah live dah sekarang. Ya, setakat ni reach dia dah Afrika. Nanti famous pula. Okay, baik. Sebab tadi cakap tak habis, anak muntah cakap tak habis. Sebenarnya tak ada sampai tak communicate je. Tinggalnya bila dia dah sibuk sangat, dia sampai jadi okay, macam gitu je lah.
Kan. Okay, ini adalah jawapan untuk yang awal tadi. cover. Okay, Alright, kita thanks a lot copy paste semua. nanti. Thank you. Alright, Thank you. Apa Take lagi? Salam care. Ejol. InsyaAllah. Salam. Salam Ejol. Dah lama tak jumpa Ejol, dah lupa muka dia macam mana. Rambut Tak ada dia rambut tetap. tu je lah. Okay. Tiba-tiba ada rambut ke apa ke. Alright, thank you. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sayang Zara, bye-bye. Okay. Hakim, kita sembang lain kali lah. Okay. Boleh. On Zoom tu nanti. I'll just forward the email to you nanti. Okay. Alright. Thanks. Okay, take care. Terima kasih Dina. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Kak Afifi, Omar Aisyah. InsyaAllah. Sayang-sayang dekat raya dengan Afam. And the baby. Mat, sama juga. Juga. And the baby. Yes. Yeah. Tapi yang bakal tu tu